Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin Ukas edisi malam 11 Ogos 2021 bersama saya Fatin Syaira Rosti. Berita utama. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk menyediakan vaksinasi secara percuma bagi melindungi masyarakat dari pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Hasbi Habibullah berkata, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bertujuan mencapai imuniti kelompok untuk memastikan masyarakat terhindar dari dijangkiti wabak berkenaan. Justeru katanya, semua masyarakat yang layak mendapatkan suntikan vaksin digesa segera berbuat demikian di Pusat Pemberian Vaksin PPV berhampiran. Beliau juga menyeru Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK untuk memainkan peranan memastikan penduduk kampung yang layak di bawah jakaan masing-masing mendapatkan suntikan vaksin. Berucap dalam program penyerahan bantuan bakul makanan di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih di Kampung Tanjung Riman pada Ahad, Ahli Parlimen Limbang itu turut menyeru semua penduduk di Limbang untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan serta mengamalkan kehidupan norma baharu. Seramai 143 penerima di 12 lokaliti dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau menerima bantuan tersebut. Sementara itu, Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar Malaysia, Datuk Henry Sum Agong berkata, kerajaan telah menyalurkan pelbagai jenis bantuan untuk meringankan beban yang ditanggung rakyat. Jelasnya, bantuan ini bukan sahaja kepada golongan B40 tetapi turut disalur kepada seluruh rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan pelbagai jenis bantuan kepada rakyat menerusi beberapa pakej bantuan dengan yang terbaharu pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih bernilai 150 bilion ringgit. Manakala, Kerajaan Sarawak katanya turut membantu rakyat dengan menyalurkan bantuan menerusi 7 pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS. Beliau berucap demikian dalam program perpaduan komuniti Kita Rukun Tetangga Daerah Lawas di Dewan Masyarakat Terusan pada Isnin. Sebanyak 203 bakul makanan disampaikan kepada golongan yang memerlukan 20 lokaliti dalam rukun tetangga kawasan Sundar dan Terusan. Berita seterusnya, Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom menggesa kontraktor menyiapkan projek menaik taraf Jalan Rumah Panjang Sungai Ban di Ulu Litok dan projek bina baharu Jalan Rumah Gaid di Sungai Pinang, Jalan Ulu Julai dengan segera. Menurut beliau, walaupun kedua-dua projek berdepan kekangan susulan pandemik COVID-19, namun ia perlu disiapkan segera selain menepati spesifikasi projek demi kepentingan penduduk kampung. Bercakap selepas mengadakan tinjauan ke atas projek pada Selasa, beliau berkata kedua-dua projek itu dilaksanakan di bawah program Transformasi Luar Bandar RTP dan dijadualkan siap pada 25 Julai 2021. Pada program berasingan, Tan Sri William Mawan telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM100,000 kepada 10 penerima. Majlis ringkas penyerahan cek diadakan di Pusat Khidmat Cawangan PBB Dun Pakan pada Rabu. Penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Biro Wanita. Selanjutnya, aktiviti pengesanan kas aktif SCD telah diadakan buat kali kedua di Kampung Haji Baki bermula Isnin susulan kewujudan kluster di lokaliti tersebut. Setakat Selasa, seramai 2,700 penduduk kampung itu tampil menjalani ujian saringan yang diadakan selama 2 hari di perkarangan Masjid Darul Ehsan. Adun Batu Kitang Lo Kerchiang turut memberikan sokongan dengan hadir menyaksikan kelancaran proses ACD yang dijalankan dari jam 8 pagi sehingga 12.30 tengah hari. OCD tersebut dilaksanakan dengan kekuatan seramai 26 petugas pejabat kesihatan daerah Kuching, 22 sukarelawan dan 4 petugas pasukan makmal Kuching. Ia turut dibantu petugas Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan polis untuk memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Kampung Haji Baki dikenakan PKPD bermula 4 Ogos sehingga 17 Ogos 2021.
Dalam majlis berasingan, Loh Ke Chiang berkesempatan menyaksikan penyerahan sumbangan makanan oleh penderma Liu Yongbo kepada penduduk kampung Bunga Rampai yang sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Ke Chiang yang juga pengurusi Majlis Perbandaran Kota Padawan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut dan berharap ia sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban penduduk. Kampung Bunga Rampai telah dikenakan PKPD bermula 31 Julai hingga 13 Ogos 2021. Beralih ke laporan berikut. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Mohamad telah menyempurnakan perasmian pertandingan media sosial Greening Sarawak Challenge di bangunan Baitul Makmur 2 pada Rabu. Beralih ke laporan berikut. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Mohamad telah menyempurnakan perasmian pertandingan media sosial Greening Sarawak Challenge di bangunan Baitul Makmur 2 pada Rabu. Menurut Datuk Hamdan, pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Hutan Sarawak JHS tersebut adalah satu inisiatif bersempena Bulan Inovasi Sarawak 2021 yang merangkumi 3 program utama iaitu peraduan #Greening Sarawak di Facebook, pertandingan TikTok Greening Sarawak Challenge dan pertandingan YouTube Greening Sarawak Challenge. Jelasnya, objektif utama pelaksanaan program-program ini adalah bagi mempelbagaikan aktiviti semasa yang boleh menarik minat pelbagai pihak terutamanya anak-anak muda di samping memberi kesedaran mengenai kepentingan mengekalkan kawasan litupan hutan untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti sejagat. So kita sekarang buka ruang tempat untuk kita menanam bukan sahaja di kawasan hutan tetapi juga di mana-mana kawasan, di belakang rumah tuan-tuan, di kawasan perumahan, di kawasan bandar, di sekolah dan sebagainya. So skopnya telah pun dibuka. Sebab itu kita sekarang gelarkan kempen kita sebagai Greening Sarawak, penghijauan Sarawak, bermula pada tahun ini. Jadi melalui kempen ini kita di Sarawak telah pun menetapkan target kita untuk 5 tahun. Kalau di Malaysia 100 juta, kalau kita di Sarawak kita ambil bahagian kita 35 juta pokok yang akan kita tanam dalam tempoh 5 tahun. Maknanya kita akan menanam setiap tahun 7 juta pokok. Menurut beliau lagi, setakat 11 Ogos 2021, sebanyak 12.8 juta pokok telah ditanam di seluruh Malaysia dan di Sarawak sahaja sebanyak 6.7 juta pokok telah ditanam dan sekaligus menyumbang kepada statistik tahunan jumlah pokok yang ditanam serta memastikan Sarawak kekal dengan sekurang-kurangnya dilitupi dengan 62% kawasan hutan. Seramai 31 orang penduduk masyarakat Penan yang berumur 18 tahun dan ke atas di Long Liau Ulu Tinjar telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama jenis Sinovac. Sehubungan dengan itu, Ketua Kampung Bitang Sakai mengucapkan terima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan terhadap kesihatan awam penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman. Itulah saya beri besar terima kasih sama kerajaan apa yang dia orang beri, kami orang mesti terima sebab kami orang pun anak rakyat kerajaan dari perintah dari orang yang dapat membantu kami yang sekarang. Ditemui selepas menerima vaksin Pusat Pemberian Vaksin PPV Masyarakat Penan di Long Liau Tinjar pada Selasa, beliau berkata mereka yang telah menerima suntikan dos pertama akan disuntik dos kedua pada 31 Ogos nanti. Beliau turut menggesa masyarakat Penan lain supaya jangan takut mengambil vaksin demi keselamatan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Semua Penan, seluruh Penan yang di Hulu Sungai, inilah kampung saya sudah menerima vaksin ini, sudah selamat dan senang. Kampung lain pun bangsa Penan jangan takut. Menerimalah vaksin ini yang sampai habis, sampai untuk kita hidup. Terdahulu, Ketua Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga Pejabat Kesihatan Bahagian Miri Dr. Nur Izni Muhammad Syafi'i memberikan penerangan berkenaan kepentingan pengambilan vaksin. Menurutnya, mereka telah menggunakan pesawat Agusta milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang berpangkalan di Miri bagi menjayakan program outreach di Long Liau itu. Masih dengan laporan vaksinasi.
Seramai 1,552,478 atau 76% penduduk di negeri ini telah melengkapkan pengambilan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 setakat 10 Ogos 2021. Menurut laporan Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF dan Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Rabu, sebanyak 87.5% atau 1,788,194 penduduk telah mendapatkan dos pertama. Sarawak juga merupakan negeri kedua yang mencatatkan jumlah kumulatif vaksinasi COVID-19 tertinggi di Malaysia selepas Lembah Kelang. Laporan harian program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sarawak pada Selasa pula menyaksikan sebanyak 14,823 dos telah diberikan, iaitu 1,519 bagi dos pertama dan 13,304 dos kedua. Sehingga kini, program pemberian vaksin di Sarawak masih dilaksanakan dan kerajaan terus menggandakan usaha bagi membendung wabak COVID-19 serta meningkatkan kadar imunisasi kelompok. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syaira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum itu, pada 12 hingga 13 Ogos ini, Pustaka Negeri Sarawak akan menganjurkan International Knowledge Conference 2021 bertemakan Sustainable Development Goals, The Roles of Knowledge Institution and Public Service. Ini adalah selari dengan hasrat Kerajaan Sarawak dalam memelihara alam sekitar serta agenda pembangunan lestari 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Orang ramai dipeluang mengikuti persidangan ini secara percuma dengan melayari laman web pustaka dan akan disiarkan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom. Salam UKAS.